Hai, Assalamualaikum, saya Ahmad Asif. Hampir 4 bulan boleh dikatakan pelakon terkenal Thailand iaitu Temu Nida menjadi tumpuan dunia. Dan kini nama Temu Nida sekali lagi menjadi bualan netizen di sosial media melalui beberapa posting video dan juga foto di satu page Facebook yang bernama Hello Melon Pacara Werapon. Video kali ini saya nak kongsi secara ringkas mengenai temu bual pengacara TV bertanyakan kejadian Kartik menerima panggilan video call daripada Tengmu. Waktu tu Kartik tengah bersiaran untuk ditemu bual dengan beberapa orang host TV di Thailand. Suddenly Kartik terima beberapa video call panggilan masuk ke handphonenya melalui aplikasi Line. Waktu tu dia tak jawab lagi sebab dia tengah bersiaran. Tapi lepas habis bersiaran tu, dia dapat lagi satu panggilan video call daripada nama Temu dekat aplikasi Line. Dan dia terus macam tertanya-tanya siapa yang telefon dia pakai Tengmu punya ID. Waktu tu Kartik bagi tahu kawan-kawan wartawan yang ada kat situ ada 3 orang dan mereka pun macam bersedia untuk nak record tau, sebab dia orang macam nak tahu siapa individu tu, kenapa dia video call. Lepas tu Kartik pun jawab panggilan tu. Apabila Kartik jawab panggilan video call pada line tu, dia terkejut sebab dia sangkakan bila kita jawab video call tu, kita mesti sangkakan macam muka orang tau yang akan keluar. Tetapi yang keluar daripada paparan skrin itu adalah gambar privacy Temu Nida. Bermaksud kat sini gambar yang tidak sepatutnya Temu Nida tidak berpakaian ataupun naked. Sebab dia orang pun tak sangka lah, sebab mestilah kita macam nak jawab video call tu, mesti kita dalam imajinasi kita, expectation kita adalah muka orang. Tetapi bila dia jawab panggilan call tu, terus gambar privacy Temu Nida. Yang ada kat situ adalah 3 lagi wartawan. Bermaksud kat sini ada 4 termasuk dengan Kartik. Yang 3 orang lagi tu dah standby nak record. Dan dia dah record untuk beberapa saat. Bila keluar gambar tu, dia orang macam stop record dan dia orang macam terkejut. Meminta 3 wartawan lagi tu untuk tidak sebarkan video yang dia orang dah record tu dan padam video tu. Yang anehnya dalam panggilan video call tadi tu, individu ini memaksa untuk Kartik jawab dan buka mulut apa yang telah berlaku pada malam insiden itu, malam kejadian itu, dengan melibatkan lagi 4 orang selain pada Kartik. Baiklah, manakala ini adalah temu bual antara wartawan dan juga peguam Deca. Jadi saya ringkaskan untuk korang faham, okey? Peguam Deca ni dia dah bagi tahu dah dekat Mak Temu Nida. Dia kata insiden yang Kartik terima video call daripada seorang individu yang tidak dikenali ni, ataupun kita ringkaskan sebagai hackers lah, ya. Lepas tu Peguam Deca pun dah cakap dekat Mak Temu Nida pasal beberapa posting video dan juga foto yang dimuat naik melalui Facebook page Hello Melon Pacara Werapon. Tapi Mak Temu kata dia tak nak fikir langsung pasal benda ni sebab dia nak fokus 100% kepada majlis pengebumian anak dia Temu Nida. Jadinya mak dia tak nak langsung fikiran dia tu rungsing ataupun terganggu. Dan wartawan bengang lagi apabila mengetahui yang mak Temu Nida ni tak nak buat report polis mengenai kes yang melibatkan posting di Facebook Temu Nida dan juga mengenai video call yang diterima oleh Kartik. Wartawan bengang dan marah sebab wartawan kata, host tu kata, kes ni semakin rungsing, semakin macam apa benda ni? Faham tak? Sepatutnya Mak Temu Nida tu perlu memberi kerjasama untuk menyelesaikan kes ini. Tak perlu fikir mengenai majlis pengebumian sebab majlis itu dah ramai pihak yang tolong handle dah. So mak dia tak perlu lagi untuk fikir pasal majlis itu. Sepatutnya mak dia perlu untuk memandang kes ini pula. Kes di mana gambar privacy anak dia tiba-tiba muncul dekat video call Kartik. Host ni dia dah give up dah dengan tindakan Mak Temu Nida. Sebab Mak Temu Nida sekeras-kerasnya tak nak melaporkan kes ini kepada pihak polis. Tetapi daripada perspektif lain, mereka takut yang hackers ini akan menyebarkan lagi foto-foto privacy Temu Nida ke publik. Jadinya benda ini akan mengancam keadaan semua pihak. Ini adalah satu lagi interview antara wartawan dengan Kartik. Kartik pun mempersoalkan siapa yang masuk ke akaun Facebook Temu Nida.
dan siapa yang ada username dan juga password Temu Nida. Katik menyifatkan segala posting termasuk video dan juga foto yang dimuat naik itu betul-betul daripada telefon Temu Nida. Katik pun tak terkejut kalau posting tersebut banyak memaparkan wajahnya dan juga dirinya, sebab dalam phone Temu Nida tu banyak foto dia dan juga video-video dia bersama dengan mendiang. Katik meminta agar individu hackers itu untuk hentikan perbuatan ini sebab yelah, Temu Nida pun sudah meninggal dunia. Jadi perbuatan itu tidak baik untuk mendiang sebab dia pun sudah meninggal, dan Katik tak nak orang ramai mengingati wajah buruk mendiang ataupun imej buruk mendiang. Katik kata lagi, dia juga risau sebab dia takut lepas ni ada lagi foto ataupun video yang tidak sepatutnya tersebar. Malah dia tidak pernah nampak foto yang memaparkan wajah dan juga badan Temu Nida lebam-lebam seperti mana yang dibuat naik di Facebook baru-baru ini. Katik juga meminta orang ramai untuk tidak mengikuti page itu sebab dia menyifatkan yang page itu sudah pun semakin mengarut. Dia bagaimanapun akan membuat laporan polis mengenai kes ini. Katik menyifatkan pemikiran Mak Temu telah pun dicuci oleh seseorang sebab secara tiba-tiba Mak Temu Nida ni menyifatkan yang kes ini adalah kes pembunuhan, sedangkan before ni Mak Temu Nida cakap ini adalah kes kemalangan dan akur dengan laporan pihak polis. Sementara itu, Katik kata dia tidak risau langsung mengenai kecaman orang ramai yang telah diterimanya daripada hari pertama sampailah ke hari ini. Sentiasa orang kecam dia di sosial media maupun berhadapan dengan dia. Dia kata dia tahu kebenaran apa yang berlaku dan cuma dia rasa rimas sebab sampai ke hari ni orang menunding jari kat dia, kata kat dia macam-macam dekat dia, kata kat dia tipulah, dia lah pembunuh, dia lah suspek dan sebagainya, sedangkan dia tahu kebenarannya. Katik kata hari ini dia akan bangkit dan lawan demi kebenaran. Dia kata selama ni orang hanya menunding jari salahkan dia sebab dia berdiam. Sebab itulah orang salahkan dia. Dan hari ini dia nak berdepan dengan semua orang, nak berdepan dengan semua soalan satu persatu untuk menjawab persoalan. Dan dia mempunyai kebenaran. Katik menyifatkan sekarang ini orang ramai ataupun netizen seluruh dunia telah pun mempercayai benda yang tidak benar. Katik menasihati agar orang ramai untuk pakai akal terlebih dahulu sebelum bercakap. Jangan terus pakai emosi sekiranya tidak tahu benda yang betul. Tambahnya lagi, dia akan menghadiri majlis pengumuman Temu Nida pada hari ini yang diadakan pada hari ini. Dia akan pergi. Itu sahaja yang saya dapat rumuskan mengenai 3 video yang telah pun dibuat naik di page Taiwarat di Facebook. Jadinya, apa pendapat korang mengenai kes ini yang secara tiba-tiba muncul semula dengan dikatakan hackers yang hack Facebook Temu Nida itu. So jadi kalau korang ada pendapat ataupun apa-apa yang berada di fikiran korang tu, korang boleh komen dekat bawah. Dan jangan lupa untuk tekan like, share dan juga subscribe YouTube channel saya. Terima kasih. Bye bye. Sawadee krap.